Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu buat semua penonton Nona. Kemajuan teknologi maklumat masa kini bukan sahaja memberi kesan kepada corak kehidupan manusia tetapi turut mengubah dinamik hubungan dalam sesebuah keluarga. Ibu bapa moden seperti Mira juga mempunyai pelbagai tanggungjawab yang harus dipikul. Namun keseimbangan antara tuntutan kerja dan masa berkualiti bersama keluarga harus dititik beratkan. Teruskan setia bersama kami di Nona untuk pengisian yang bermanfaat buat seisi keluarga. Hari ini Mira bersiaran di Anjung Dahlia, sebuah kawasan kediaman yang berkonsepkan inap desa yang sesuai untuk penginapan bagi percutian seisi keluarga. Kepada anda yang ingin meluangkan masa dan merehatkan minda sambil menikmati suasana kampung, kediaman inap desa yang terletak di Banting Selangor ini antara lokasi yang menarik untuk dikunjungi. Selain lengkap dengan kemudahan, terdapat pelbagai aktiviti yang anda boleh lakukan di sini seperti berbasikal, aktiviti air, barbecue dan banyak lagi bersama keluarga tersayang. Menarik di Nona minggu ini. It is something yang timeless. Dia tidak lapuk ditelan zaman. Kita akan still nampak baju kurung, baju kebaya, baju kedah akan dipakai oleh orang-orang Malaysia, terutamanya Melayu. Isteri saya ni jenis seorang yang kuat. Dia sendiri pergi dialisis. Dia sendiri bawa motor, balik rumah, boleh masak lagi. Sebab risiko doktor dah bagi tahu untuk buat transplant ni risiko pertama mati. Saya rasa ayah saya panggil Syafiq. Kau bila nak kahwin dengan anak uncle? Saya jawab apa kat Maida? Bila-bila boleh. Dulu kan Bunda selalu kalau nyanyi itu trademark dengan berkebaya. Kayak gitar kan. Dulu langsing, sekarang langsung gitu kan. Pemilihan busana pengantin yang sempurna dan sesuai dengan citarasa yang diidamkan pasti menjadi impian setiap bakal raja sehari. Rekaan busana perkahwinan yang berkonsepkan tradisional dan klasik masih menjadi pilihan untuk koleksi pengantin tahun ini. Bagi jenama Merah Jambu Kuala Lumpur, sulam goyang, tenun di Raja Pahang dan fabrik songket diangkat sebagai identiti dan kekuatan rekaannya. Baju tradisional masyarakat Melayu peninggalan turun-temurun masih mempunyai penggemarnya yang tersendiri. Graduan Ijazah Sarjana Muda jurusan Psikologi Nur Hana Fariza Salahuddin, 35 tahun, meminati bidang rekaan sejak di bangku sekolah lagi. Merah Jambu ditubuhkan pada 2017. It started off with a batik collection and then slowly I grow the brand and to become a bridal untuk bespoke, dikenali sebagai brand yang membuat baju pengantin tetapi lebih kepada tradisional. Meskipun fashion pengantin melalui peredaran zaman, namun rekaan yang berunsurkan Melayu lama masih relevan dan mempunyai nilai estetikanya yang tersendiri. It is something yang timeless. Dia tidak lapuk ditelan zaman. Sampai bila-bila pun kita akan still nampak baju kurung, baju kebaya, baju kedah akan dipakai oleh orang-orang Malaysia, terutamanya Melayu. Setelah 4 tahun berada dalam industri, jenama ini bijak bermain dengan pelbagai jenis fabrik dan perincian agar rekaannya sentiasa nampak mewah dan feminin. Walaupun design saya still atau cutting saya still traditional, tetapi ada yang suka something yang minimalis. Maksudnya dia tak suka guna songket, kita akan olahkan kain. Kita akan guna silk instead of songket dan kita akan masukkan beaded French lace.
so that it still have that traditional effect but it is also modern. Mementingkan kualiti, penggunaan kain yang bersesuaian sentiasa dititik beratkan agar koleksi yang dikeluarkan lebih eksklusif dan selesa dipakai walaupun seharian. Selain silk, untuk reception kebanyakannya akan menggunakan fabrik songket ataupun tenun diraja Pahang yang akan ditenun oleh banduan-banduan di penjara Pahang. Kita akan customkan fabrik tersebut untuk you. Lebih istimewa, mereka ini turut menghasilkan satu identiti khas untuk jenamanya dengan menjahit manik atau menyulam corak bunga pada setiap rekaannya. Setiap tahun kita akan ada official flower, so bride pada tahun tersebut akan tahu, oh, I bride dari tahun 2019, ini flower I. Jadi untuk tahun ni kita punya official flower ialah bunga ros. Mereka yang berasal dari Petaling Jaya Selangor ini juga berani bereksperimentasi dengan mengeluarkan koleksi busana pengantin yang mengetengahkan fabrik batik. For now, sebab kita masih baru and kita pun masih try nak eksperimen whether or not diterima ke tak, sebab tidak pernah ada designer lain yang membuat batik sebagai baju untuk nikah. Merupakan batik yang kita design dan kita celuk. Sering menghasilkan rekaan dengan fabrik berwarna lembut seperti warna tanah bagi menyelahkan lagi sisi keayuan bakal pengantin. Harapan saya agar desain-desain tradisional, desain macam kurung, kebaya, kedah ni tidak akan dilupakan sebab ini merupakan peninggalan dan estetik nenek-nenek moyang kita. Menawarkan lebih daripada 8 koleksi pengantin setiap tahun, Merah Jambu juga bakal mengeluarkan koleksi raya 2022 tidak lama lagi. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Siapa sangka pertemuan tanpa sengaja pada tahun 2016 akhirnya menyatukan Muhammad Syafiq, Datuk Dr. Sharifuddin dan Mas Khairunisa, Mas Fazilahan ke jenjang pelamin. Maligai Cinta berkesempatan mendekati pasangan dua sejoli ini di majlis resepsi mereka yang berlangsung baru-baru ini. Setiap orang punya impian. Impian itu yang bisa meneruskan kehidupan ini. Impian Dinda adalah untuk mendapatkan cinta sejati. Jika patah sayap Raja Wali, bertungkat jua ganda kemari. Adinda anggap sebagai janji. Selepas berkenalan selama 5 tahun, akhirnya kedua mempelai ini selamat diijab kabulkan pada 14 Disember 2021 yang lalu. Kebetulan grup kawan saya tu best friend dengan Nisa. Dan saya tak kenal Nisa pun. And first nampak dia tu agak macam mencuit hati lah orang kata tu kan. Dia kalau jumpa orang ni malas nak tegur sangat lah, malu kan. Lagi perempuan. So dia kacau saya mula-mula. Dia duduk hujung sini, Syafiq duduk hujung sana. Dia diam je, tak bercakap pun. So, I ada my best friend nama dia Akidah. I cakap dengan dia, you, kesian lah dia ni, diam je. Lepas tu kawan-kawan I cakap, awak tanyalah nama dia. Cakap, okey lah, nama dia siapa? Syafiq. Tu je, satu patah perkataan je. Saya rasa ayah saya panggil Syafiq, tanya dia, kau bila nak kahwin dengan anak uncle? Saya jawab apa kat my dad? Bila-bila boleh. Bila dia ajak saya keluar tu, saya nampak ni dia
dah makan lah orang kata kan. Dia dah tertarik lah kan. Saya pun going with the flow semua. Menerima mas kahwin sebanyak RM400 beserta 7 berbalas 9 dulang hantaran daripada pihak perempuan. Ini dia bakal raja sehari, segak bergaya berbaju Melayu melangkah masuk ke dalam majlis pernikahan. Aku terima nikah mas kahwin Nisa binti Mas Fazilahan dengan mas kahwinnya RM400 tunai. Masa tu ada open house. So adalah beberapa orang kawan lelaki dan perempuan. Tapi masa tu memang saya dah nampak dah Nisa ada, one of them. Dan saya rasa macam something special dekat Nisa ni. Sebab dia memang tak pernah bawa perempuan datang rumah. Nisa apa yang saya nampak dia sangat jujur. Dia tak pura-pura, dia jadi diri dia sendiri. Sebab Nisa tu memang bagi saya dia sesuai untuk Syafiq. Syafiq faham Nisa dan Nisa pun cuba faham dia. Syafiq buatkan our relationship easy. And Syafiq jenis seorang yang sangat respect dengan orang tua, dengan keluarga saya. I nampak dia punya effort that he's very willing to be inside my family juga. Masa dia kata dia nak bertunang dan dia kata dia nak kahwin, serta macam terperanjat juga kan. Tapi bila dia kata dia dah fikir dan dia nak kahwin dan dia dah ready. So bila dia dah ready dan bila saya tanya siapa dan yalah of course dia kata Nisa kan. So I pun macam okey bila dia dah setuju dan dia dah suka, so saya rasa saya pun sukalah. Saya tidak mengongkong atau memilih pasangan mereka. Jadi biarlah mereka memilih pasangan mengikut selera mereka sendiri. Untuk Nisa, she's always my sweetheart. The one and only daughter that I have. Syafiq is a handsome guy, he's a lucky guy. I believe Syafiq is a very good man. And that's the reason why full blessing for both of them. InsyaAllah mereka melayari bahtera mereka, cara mereka sendiri. Semoga sentiasa dalam keberkatan Allah, dipermudahkan segala urusan. Menampilkan konsep yang berlainan untuk setiap resepsi, tema majlis yang diadakan adalah mengikut pilihan dan persetujuan keluarga kedua-dua belah pihak. Hai Nisa, izin Mama, izin doakan Nisa taat pada suami dan sentiasa dapat keredaan daripada suami. Macam kena ingat, Nisa dah ada suami, bukan tanggungjawab izin sebagai abang untuk nak ni lagi, cari suami. So anything just focus on your husband. Mama doakan Syafiq pun kekal dan jaga Nisa sebaik mungkin. Accept her as she is. I'm sure dia ada banyak kelemahan, kekurangan dan Mama nak Syafiq accept dia seadanya. Dan semoga kekal. Congratulations to Nisa. Azim happy, Nisa dah kahwin finally. And nak cakap apa Yuan? Semoga kekal abadi. Nisa, you ada pantun tak Nisa? 2-3 kucing berlari. Seorang keramat, seorang melawati. Hati adikku Syafiq bukan untuk dijual beli. Selamat pengantin baru, Nisa dan Syafiq. Selamat pengantin baru untuk Nisa dan Syafiq. Semoga kekal hingga ke jannah. Hai, selamat pengantin baru. We wish you like lifetime of happiness and semoga you guys can take care of each other. Alright? Selamat pengantin baru Syafiq dan Nisa. Selamat pengantin baru. Wishing you all the best. We love you bro. Anak Cina mengail patin di tepi titi. Senyum terukir pasangan pengantin, tanda gembira penuh di hati. Kedua mempelai tampak cantik dan segak bergaya mengenakan busana pengantin daripada mereka fashion terkenal di PLKL. Makcik ucapkan semoga Syafiq bahagia hingga ke syurga dan pandai berkomunikasi antara satu sama lain. Jangan mulakan dengan pembohongan. Ingat tu. Semoga Syafiq dan Nisa berbahagia hingga ke jannah.
begitu juga Pak Long mengucapkan selamat pengantin baru pada Syafiq dan Nisa. Semoga berbahagia hingga ke akhir hayat. Kepada Syafiq dengan Nisa, selamat pengantin baru. Semoga berbahagia, berkekalan hingga ke anak cucu. We love you. Umi Long ucapkan Syafiq dan Nisa kebahagia hingga ke jannah. Syafiq, nenek ucapkan selamat pengantin baru dan menempuh alam rumah tangga. Jadi kalau yang elok tu bersabarlah, kalau ada apa-apa masalah bawa berbincang. Merpati dua sejoli ini juga memilih kain songket untuk digayakan di majlis resepsi terakhir mereka sebagai satu simbolik kepada tanah kelahiran bapa pengantin lelaki iaitu Terengganu. Lebih menarik lagi, tata rias pelamin dengan sentuhan majis bunga putih bersama burung pipit hidup berjaya membangkitkan suasana keindahan alam semula jadi. Sayang, saya harap you menjadi isteri yang solehah dengan kata-kata taat suami, and thank you for everything. Sayang, thank you so much for everything. Saya harap akan terus happy dengan you. InsyaAllah. Majlis turut dimeriahkan dengan kehadiran tetamu kehormat Ketua Polis Selangor, Datuk Arjunaidi Mohamad bersama isteri. Pada Syafiq dan Nisa, saya mengucapkan selamat pengantin baru. Semoga bahagia berkekalan sehingga ke jannah. Tahniah diucapkan, congratulations dan semoga berbahagia hingga ke jannah. Majlis juga dialunkan dengan ayat suci Al-Quran dibaca oleh adik pengantin lelaki iaitu antara mangsa yang terselamat daripada tragedi kebakaran pusat tahfiz pada 5 tahun lalu. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan berbanyak-banyak sangat terima kasih kepada semua rakyat Malaysia. Satu Malaysia mendoakan dia. Adik harap supaya abang boleh jadi suami yang amanah dan supaya abang boleh cipta ataupun boleh membina rumah tangga yang bahagia dan supaya abang dapat zuriat yang soleh dan solehah. Jagakan saya elok dan jadi abang yang baik, jadi suami yang baik dan jadi ayah yang baik. Tahniah sebab abang dah kahwin dan nanti kan kita main game sama-sama. Saya mengucapkan selamat datang ke keluarga baru kami. Semoga selesa dan dapat menyesuaikan diri bersama-sama kami. Good luck. We love We you. love you all. Bagai pinang dibelah dua, sama cantik, sama padan. Selamat menempuh bahtera rumah tangga. Semoga ikatan yang dibina berkekalan hingga ke syurga. Bermula dengan hanya demam biasa, kerap muntah dan hilang selera makan, Marina Mokhtar telah disahkan menghidap penyakit buah pinggang tahap 5 seawal usia 27 tahun pada 2009. Berkat doa, usaha dan kesabarannya, Marina berjaya menjalani pemindahan buah pinggang 2 tahun lalu. Bersama Nona menyelami kesukaran yang dilalui oleh wanita cekal ini demi melawan penyakit dan terus kekal positif. Dahulu, Marina merupakan seorang yang berbadan gempal dengan berat mencecah hampir 90 kg. Episod kedukaannya bermula apabila dia mengalami demam berpanjangan sehingga perlu mendapatkan rawatan lanjut.
Kurang terdedah mengenai penyakit buah pinggang, Marina beranggapan apa yang dihidapinya ketika itu hanya penyakit biasa. Tak boleh tidur malam. Bila macam malam, kerap macam kita macam kencing tak lawas tau. Susah nak tidur. So okey lah. Yang last demam tu saya decide macam kita pergi klinik kesihatan lah, pergi check kan. Masa check, memang masa tu demam yang tak larat sangat. Doktor dah ambil saya punya darah, dia cakap sebab tengok awak macam pucat je, dia cakap. Lepas ambil dia kata okey, HB awak 5. So dia kata saya nak transfer awak pergi Putrajaya masa tu. So saya pun pergi Putrajaya, check semua. Masa tu dia letakkan saya dekat zon kuning tak salah. So sebelum naik ke ward lah kan. Bila sampai ward dia dah check up semua. Doktor datang dekat ward, dia bagi tahu saya dengan suami masa tu. Dia kata buah pinggang saya dah tahap 5. Tahun ke-5 tu saya dah buat dengan dialisis. Alhamdulillah tak ada masalah apa bagi saya. Cuma permulaan tu memanglah kita nak catch up benda tu kan. Balik letih, tak larat. Yelah 4 jam kita cuci darah tu bersamaan dengan kita macam kita berlari 10 pusingan padang bola sepak. Bayangkanlah dalam 4 jam tu kan, nampak macam biasa je. Pergi tanda tangan, balik habis balik. Tapi dalam masa 4 jam tu kita macam bertarung nyawa tau. Kita punya blood pressure, tekanan darah boleh turun, kita punya gula boleh drop. So macam nampak mudah tapi tak semudah yang kita orang ramai tengok lah sebenarnya. Pada usia 5 tahun perkahwinan, pasangan ini diduga dengan ujian yang amat besar. Walaupun berat, namun perkabaran diterima dengan hati yang reda. Marina bersyukur suaminya Hassan Talib sentiasa di sisi tatkala suka dan duka. Bagi Hassan, isterinya adalah seorang yang sangat berdikari meskipun diuji dengan pelbagai dugaan. Tapi macam saya tengok isteri saya ni, dia ni jenis seorang yang kuat. Saya tengok dia, padahal dia sendiri pergi dialisis. Masa mula-mula je lah saya hantar kan. Hari minggu yang kedua, dia sendiri bawa motor, pergi dialisis, balik apa semua. Balik rumah, boleh masak lagi. Tu saya kagum lah tengok dia. Memang seorang yang kuat lah. Macam sakit tu, dia tak ada luahkan tau. Macam sakit tu kat kita apa semua. Tapi kita dapat baca lah dengan air muka yang tengok dia sedih. Dari situ pun kita dapat tahu memang sakit. Tapi dia tak cerita kat orang sakit macam mana. Sejak disahkan mengidap penyakit buah pinggang, Marina telah mendaftarkan diri untuk rawatan pemindahan buah pinggang. Hampir setiap tahun Marina dipanggil menjadi antara calon yang mungkin akan mendapat buah pinggang yang baru. 9 kali dipanggil, malangnya dia tidak pernah layak untuk mendapatkannya. Harapan Marina kian layu. Namun berkat doa yang sentiasa dititipkan kepada Yang Maha Esa membuahkan hasil. Nak cakap kata give up tu masa kali ke yang sebelum saya dapat transplant tu memang saya ada give up. Bila nurse telefon saya, dia kata, "Akak, petang ni kita ada buah pinggang." Masa tu saya tanya dia, "Betul ke kali ni saya?" Sebab kalau macam bukan, malas lah. Kita ada rasa perasaan tu tau. Nanti kalau saya pergi, kita kena buat prosedur macam kita nak masuk transplant. Cuma bezanya dapat dengan tak dapat. Saya cakap macam tu lah. Kalau tak dapat, aku dah malas lah macam tu. Kita ada perasaan tu sebab kita manusia biasa. 10 kali kot kan. Tahun 2020, 17 bulan 1, rezeki saya. 16 hari bulan tu nurse dah call saya. Dia cakap, "Akak boleh tak datang HKL sebab ada buah pinggang," macam tu kan. Lepas tu, okay, saya pergi 16 tu, 17 tu hari Jumaat, hari lepas main Jumaat, saya ditolak masuk ke bilik operation. Nurse dengan doktor dah cakap, "Okey, besok akak punya operation pukul berapa petang semua kan." So malam tu doktor dah decide untuk buat satu dialisis. Sebab nak pergi operation so malam tu dia akan buat satu dialisis. Masa dialisis tu saya dah fikir lah apa akan jadi macam esoknya. Sebab saya nak kena masuk bilik operation yang macam melibatkan hidup dengan mati lah. Sebab kita tak tahu kan masa operation tu macam-macam boleh jadi. Berjaya ataupun tak, ataupun kita meninggal ke. Sebab risiko doktor dah bagi tahu
untuk buat transplant ni risiko pertama doktor bagi tahu mati. Dia bagi tahu benda yang betul lah. So saya macam masa tengah dialisis saya fikir happy untuk dapat new life, kehidupan baru, peluang kedua. Tapi selain pada tu kita macam fikir kalau tak berjaya. Aku dah masuk bilik operation ni. Dia orang dah buka aku punya perut nak masukkan buah pinggang tapi tak berjaya. Contohlah kan. So macam benda-benda macam itulah saya fikir. Walaupun mengalami komplikasi semasa di awal pemindahan buah pinggang, Marina bersyukur kerana diberi peluang kedua untuk terus hidup seperti insan normal yang lain. Saya memang percaya kat dia. Dia dah sihat. Yalah selama ni pergerakan dia terbatas. Jadi bila saya memang sedih lah. Saya bersyukurlah. Memang sedih sebab apa? Dia boleh jalan ke sana sini dengan kawan-kawan dia balik. Semua itulah. Saya dah nampak sinar kehidupan baru dia. Jadi macam mana pun dia sebelum ni tak dapat nak ke sana sini. Saya beri peluang kat dia nak berjalan ke apa. Dia dah pandai boleh bawa diri apa semua. Jadi saya tak risau sangatlah. Meskipun Marina masih lagi bergantung sepenuhnya kepada ubat yang dibekalkan oleh doktor, namun dia kini dapat menjalani hidup tanpa perlu ke pusat dialisis yang pernah menjadi rutinnya 3 kali seminggu. Impian melancong ke luar negara tidak mustahil lagi untuk direalisasikan. Marina telah kembali sihat setelah 13 tahun menjadi pesakit buah pinggang. Walaupun sudah 2 tahun memiliki buah pinggang baru, ia sentiasa segar menjadi mimpi yang indah buatnya. Untuk rakan-rakan yang tengah dialisis sekarang, sahabat saya harap diorang kena sabarlah. Sabar, tabah dengan ujian sebab saya tahu, sebab saya sendiri pun pernah dialisis, bukan senang nak senang. So kalau ada rezeki untuk kita buat transplant ataupun ada orang yang nak menderma dengan kita ataupun kita disenaraikan dalam senarai menunggu, kita kena usaha untuk dapatkan benda tu. Kena sabar. Jadinya apa yang doktor dan nurse advise kita ikut je untuk kebaikan kita jugalah. Tidak semua yang diuji bernasib baik dan mendapat peluang yang kedua. Manusia merancang, Tuhan juga merancang. Namun Allah lah sebaik-baik perancang dan penentu segalanya. Keterbatasan fizikal bukan lagi menjadi penghalang kehidupan Marina. Semoga dia terus kuat dan diberikan kesihatan yang baik. Jika sebelum ini, lukisan mural sering dilihat di dinding rumah maupun bangunan terbiar dan tidak berpenghuni. Kini, lukisan mural bukan sahaja popular sebagai hiasan dekorasi untuk bangunan pejabat dan kafe, malah ia menjadi pilihan bagi pemilik kediaman. Diary Deko minggu ini bersama Ashikin Abdullah dari Laka by Mekah melihat kelainan hiasan dinding melalui seni lukisan mural. Minat yang mendalam terhadap seni lukisan mendorong Ashikin Abdullah 31 tahun nekat menukar kerjayanya daripada seorang peguam kepada pelukis mural. Beliau meneruskan kerjaya dalam dunia lukisan mural sejak tahun 2015 sehingga kini. So Laka by Mekah ni dia terlahir bila dulu masa belajar suka lukis mural dekat rumah anak yatim. So kadang-kadang kita akan ada projects kan. Lepas habis belajar, kawan ada minta untuk buat, boleh tak lukis satu dinding dekat kafe dia. So dekat masa tu buat je lah. So tak ada bayaran pun masa tu buat for free. Kemudian daripada situ mula dapat tempahan. So dulu banyak kafe-kafe minat. Lepas tu lama-lama orang nampak, oh boleh tak buat kat rumah. So start dengan rumah. Banyak juga sampai sekarang walaupun dah 5 tahun masih lagi ada demand untuk orang buat dekat kafe, office, rumah dan bangunan-bangunan luar lah. Lukisan mural yang dipilih bergantung kepada kehendak pelanggan dan kebanyakan mereka memilih lakaran figura atau ikon tertentu termasuk potret.
So basically definition mural sendiri ialah either dilukis atas dinding ataupun macam wallpaper. Kita lukis dan kita pergi kita tampal. Dua-dua boleh jadi mural. So mural banyak konsep kan. So kalau abstract tu banyak kepada free flow. Kalau floral is very dia sangat straightforward. Maksudnya dia boleh jadi bunga-bunga, dia boleh jadi daun-daun, dia boleh jadi suasana. So itu floral. Bila kita dapat klien kan, usually klien akan ada specific ideas ataupun sometimes dia orang free. Tak apalah, you lah create kan, ikut kreativiti sendiri. Usually kita akan tanya juga klien, okay, you nak feel macam mana? Dia kata, oh saya nak feel macam tropical. So kita tengoklah daripada gambar-gambar ataupun kat luar laman-laman kan, gambar bunga apa semua, from that kita compose lah untuk dapatkan satu design. Hampir 5 tahun berkecimpung dalam bidang seni lukis, beliau menerima pelbagai bentuk tempahan dan permintaan daripada pelanggan. Yang terbaru adalah untuk melakar lukisan mural di dinding rumah. Mungkin dulu orang macam tak berani kot. Lepas tu bila mural ni dah banyak muncul dekat banyak kafe, lepas tu diorang realise macam sometimes mural ni tak payah meriah sangat. Because bila kita nampak kat kafe kan dia full blown kan, penuh kan. Kita akan bagi diorang option untuk rumah. Sometimes kita nak suasana yang lebih, orang kata tone down, lebih comfortable. So kita bagilah option untuk design yang lebih light dan tak terlalu heavy. So dia tak rasa rumah dia terlalu, itu yang sekarang orang rasa sesuai untuk bilik. Especially bilik lah orang banyak suka. Kalau mural ni dia cantik dekat tempat yang kita tertumpu kepada. Kadang-kadang it doesn't have to be a paid job. Kadang-kadang kita practice tu kan, kita cari a practice wall. Banyakkan practice tu dia akan tolong kita dalam segi sabar, teknik dan juga visualization lah. Sebab buat mural ni banyak visualization. You kena visualize macam mana design you akan ada dekat dinding. Kena banyak practice dengan you go for it. Kalau takut-takut tu, lukis semua tak jadi. You doubt yourself, semua tak jadi. Practice tu sangat penting. Mula berkecimpung sebagai penyanyi profesional sejak berusia belasan tahun dan mempunyai pengalaman lebih 5 dekad dalam industri hiburan, Hetty Koes Endang sememangnya layak bergelar legenda seni dunia. Walaupun sudah berusia 65 tahun, penyanyi dan pelakon terkenal dari Indonesia ini masih kekal cantik, cergas dan bertenaga. Pemirsa Nona yang Bunda cintai, dimanapun kalian berada, Bunda belanja tahu buat kalian, oke? Berdiri bulu romaku, merinding kulit tubuhku, pandainya dia berpujangga, cinta khusus buatku, katanya sepanas matahari. Nama Hetty Koes Madewi atau lebih dikenali sebagai Hetty Koes Endang sudah menjadi bualan masyarakat Indonesia dan Malaysia sejak era 1970-an lagi. Beliau merupakan artis legenda Indonesia yang mendendangkan lebih ratusan lagu melalui album-albumnya sepanjang kerjaya sebagai seorang penyanyi. Assalamualaikum semuanya yang ada di rumah, pemirsa Nona dan juga khususnya peminat-peminat Bunda yang masih sampai saat ini meminati Bunda. Alhamdulillah, doa kalian semuanya. Oke, Bunda akan tanya, kalau bercerita ini 3 hari 3 malam nih, nggak selesai nih ya. Jadi kalau ditanya berawal dari mana, tentu Bunda ini keluarga seniman. Jadi ayah juga seni suara, ibu juga seni tari, sehingga mungkin turun. Kalau kata kita bilang turun-menurun tuh ada. Ya jatuhnya ya ke Bunda. Pada usia 9 tahun, Bunda masih main-main lah gitu ya. Jadi kalau ada di office ayah, kebetulan ayah itu army daripada Angkatan Udara. Angkatan Udara gitu ya. Setiap ada tamu-tamu dari Jakarta, Bunda diminta untuk nyanyi untuk tamu-tamu datang dari Jakarta. Dari umur 14 tahun, Bunda sudah mulai profesional. Hinggalah sampai sekarang. Sebetulnya pengen jadi dokter.
ya, pengen jadi dokter. Tapi cita-cita itu punah sudah. Tapi nyanyi juga akan jadi dokter. Apa? Kalau ada yang lagi pusing, lagi gundah hatinya, Bunda hibur, jadi sehat. Kan dokter juga dong penyanyi. Dari tahun 72 Bunda ikut juara ke-1. Ikut lagi, juara lagi, juara lagi, juara lagi. Sampai tahun 77 Bunda ikut festival kompetisi di Jakarta. Terus masuk ke tingkat nasional. Juara lagi dan Bunda dikirim ke Tokyo Budokan Hall, Jepun. Tahun 77 dengan lagu Damai Tapi Gersang. Hasil karya dari Aji Bandi. Seindah dalam kata, seindah dalam cinta. Bilakah segala kalanya bersatu, tetapi kenyataan hidupnya pengorbanan, tinggal penghabisan lamunan berlalu. 83 Bunda diminta oleh Titik Hamzah, pencipta daripada lagu Sayang, untuk Jum Hetty mewakili Indonesia, kita pergi ke Chili, Amerika. Bunda masih kecil lah, masih remaja lah gitu kan. Oke, lagunya Sayang. Canta Hetty Koes Endang. Sayang, dalam dada ada cinta, dalam hidup ada cinta. Bangga dong. Penyanyi kecil begini dari Indonesia bisa mengalahkan Earth, Wind & Fire dan mengalah 22 negara, dan Bunda dinobatkan sebagai the best singer untuk lagu Sayang. Hati lebur jadi debu, hati seorang kawan baru, panti asuhan, 2 insan pengemis, 1 album itu alhamdulillah mendapat tempat di hati penggemar-penggemar Bunda, masyarakat Malaysia yang Bunda cintai. Disitulah Bunda merasa bahwa ternyata alhamdulillah Bunda bisa diterima oleh masyarakat Malaysia. Dan Malaysia untuk Bunda adalah rumah kedua. Sudah tidak asing lagi. Makanan cocok. Semua masyarakatnya juga penuh dengan mesra. Aduh, mesra gitu kan. Kemesraan dan penerimaan baik daripada peminat di Malaysia membuatkan Bunda Hetty selesa menetap di sini untuk jangka masa yang lama. Gitu. Makanya waktu itu Bunda tahun 90 setelah Bunda putuskan berumah tangga dengan Bapak sekolah di sini dan kerja ambil PhD-nya di sini, terus kerja juga di sini, ya udah sebagai istri yang baik, untuk apa kita mencari dunia? Follow suami. Jadi Bunda tinggal di sini selama 5 tahun di Malaysia. Makanya kalau sudah lama seperti sekarang pandemi ini, aduh rindu sekali. Rindunya apa? Itu sate kajang. Itu suka sama durian. Durian suka sekali. Inilah aku dengan janji-janjinya, katanya cintanya seteguh atau gimana? Yang perempuan berdiri. Oh ini. Ayo. Ih, kenapa jatuh kamu itu? Jadi trademark Bunda mungkin sekarang ini adalah jilbabnya Bunda ya, topinya Bunda. Ditutup, nggak bisa kemana-mana. Kadang-kadang kalau mau ke mall, Bonda, apa? Bukan. Bonda, jangan Bunda bilang Bunda. Itu Bonda lah. Kata siapa? Gitu kan? Suara dikecilin dong. Kata siapa? Itu topinya Bonda lah. Dulu kan Bunda selalu kalau nyanyi itu trademark dengan berkebaya. Kayak gitar kan. Dulu langsing, sekarang langsung gitu kan. Badan Bunda ya. Peminat Bunda selalu, Bonda. Saya membesar karena lagu Bonda. Apa sih membesar karena lagu Bunda? Dari kecil mungkin orang tuanya, ibunya yang mendengar, tiba-tiba anaknya empok apa jadi remaja. Dengarkan tuh Hetty Koes Endang. Dia dengar. Nah, kepada peminat Bunda ya, dari dulu sampai sekarang alhamdulillah, tanpa kalian tidak ada artinya Hetty Koes Endang. Oke? Karena kalianlah support yang sangat kuat buat Bunda, dan yang paling utama selain fans Bunda adalah keluarga Bunda. Perkembangan Bunda sekarang sebetulnya Bunda sudah letih.
Aduh, sudah letih menyanyi, sudah letih begini. Jangan lupa Bunda mau bikin konser. Oke, bulan Agustus insya Allah. Sebenarnya tahun kemarin 2021 itu Bunda 50 tahun di dalam berkarir. Tetapi insya Allah tahun ini baru kita buat. Farewell-nya apa ya? Mungkin Bunda sudah capek lah, sudah jenuh nyanyi lah. Sudahlah, mungkin besok ini kalau konser bye-bye gitu kan. Jadi Bunda paling judges aja. Oke? Makasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Nona. Kasih sayangku hanya Kecekalan dan kesabaran seorang wanita boleh dijadikan inspirasi buat semua. Kita harus sentiasa kekal positif untuk terus maju dan berjaya di atas usaha sendiri. Berbekalkan ikhtiar, doa dan tawakal, semoga apa sahaja cabaran yang mendatang mampu ditempuh dengan sebaiknya. Terima kasih kepada Anjung Dahlia kerana sudi menerima kunjungan Nona pada kali ini. Sebelum Mira berundur, teruskan layari laman Facebook dan Instagram kami di TV3 Nona. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri.